Hai, Assalamualaikum. InsyaAllah kali ini Mami akan kongsikan berkenaan sains tingkatan 1, bab yang keempat berkenaan dengan pembiakan seks dan juga pembiakan seks. Okey yang, semua organisma hidup perlu membiak. Pembiakan yang berlaku di dalam organisma hidup adalah untuk memastikan organisma hidup tidak pupus. Okey, selain daripada itu, pembiakan yang berlaku dalam organisma hidup untuk memastikan bahawa organisma hidup boleh menambah zuriat. Okey yang, pembiakan ini terdiri daripada dua kategori, iaitu pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. Okey, Mami akan terangkan berkenaan pembiakan seks dahulu. Pembiakan seks melibatkan proses persenyawaan. Proses persenyawaan ini adalah percantuman antara ovum yang bulat tu dengan sperma yang ada ekor tu. Di mana ketika persenyawaan, nukleus ovum akan bercantum dengan nukleus sperma dan membentuk zygot. Alright. So, itu yang berlaku ketika persenyawaan. Okey, seterusnya kita tengok perkembangan zygot. Zygot yang terhasil itu adalah gambaran zygot, akan terus berkembang menjadi embrio. Dan embrio akan terus berkembang menjadi fetus. Dan akhirnya fetus akan berkembang menjadi bayi. Comel kan baby mami? Alright. So, itu adalah perkembangan zygot. Daripada zygot berkembang menjadi embrio, berkembang menjadi fetus dan akhirnya berkembang menjadi bayi. Okey. Pembiakan seks ini sebenarnya melibatkan organisma peringkat tinggi. Contoh-contoh organisma peringkat tinggi adalah ikan, mamalia seperti kucing, reptilia seperti ular, amfibia seperti katak, burung dan juga tumbuhan. Alright. Okey. Pembiakan seks ini yang sebenarnya dia melibatkan dua jenis persenyawaan. Okey, jenis yang pertama adalah persenyawaan dalam dan yang kedua adalah persenyawaan luar. Apa perbezaan antara persenyawaan dalam dan luar adalah persenyawaan dalam yang ovum dengan sperma bercantum di dalam badan organisma betina. Tetapi persenyawaan luar, ovum dan sperma bercantum di luar badan organisma betina. Biasanya berlaku di dalam air. Itu perbezaan antara persenyawaan dalam dan juga persenyawaan luar. Boleh yang? Okey. Alright. Dan persenyawaan dalam ini biasanya berlaku pada organisma seperti mamalia, reptilia dan juga burung. Tetapi persenyawaan luar ini berlaku pada organisma seperti amfibia dan juga ikan. Okey yang. Anak yang dilahirkan daripada pembiakan seks biasanya mempunyai bahan genetik emak dan juga ayah. Maknanya anak itu mengandungi sebahagian bahan genetik emak dan sebahagian bahan genetik ayah. Sebab itu, anak yang dilahirkan daripada pembiakan seks mempunyai ciri-ciri mak dan ayah. Sebagai contoh, awak mempunyai rambut kerinting seperti ayah kan? Tetapi awak mempunyai kulit yang cerah seperti emak. Nampak? Awak mempunyai ciri-ciri emak dan juga mempunyai ciri-ciri ayah. Kerana di dalam badan awak mempunyai bahan genetik emak dan juga mempunyai bahan genetik ayah.
Boleh yang? Itu berkenaan dengan pembiakan seks. Seterusnya, Mami akan terangkan tentang pembiakan aseks. Pembiakan aseks ni melibatkan satu individu sahaja, di mana dia tidak melibatkan sperma dan tidak melibatkan ovum. Alright? So, pembiakan seks ini akan melahirkan individu baru yang mempunyai ciri-ciri yang 100% sama dengan induk dia. Okey, itu ciri-ciri anak yang terhasil daripada pembiakan aseks. Okey, yang kita ada beberapa jenis pembiakan aseks seperti belahanda dua, kita ada pertunasan, kita ada pembentukan spora, kita ada pembiakan vegetatif, okay, kita ada penjanaan semula. Alright. Okay, Mami akan terangkan setiap jenis pembiakan aseks ini. Okey, kita tengok jenis yang pertama iaitu belahanda dua. Okey, belahanda dua ini berlaku bila sel matang, ini adalah sel matang, membahagi dua. Nampak? Sel matang kita membahagi dua dan menghasilkan dua sel anak yang baru. Nampak? 1, 2. Okey. Di mana belahanda dua ni adalah pembiakan aseks yang cepat dan berkesan. Okey, dan ia berlaku pada organisma peringkat rendah seperti ameba, paramecium dan juga bakteria. So, boleh yang itu adalah belahanda dua. Okey, jenis yang seterusnya adalah pertunasan. Pertunasan ni adalah keadaan bila induk, tengok gambar ni, nombor 1 tu adalah induk asal, membentuk tunas. Tengok gambar yang kedua, nampak tak dia tumbuh tunas kat badan dia tu, kecil je tu, right? Okey, dia membentuk tunas, di mana tunas tu nanti akan tumbuh, nampak? Dia tumbuh dan akhirnya tunas tu akan terpisah. Nampak? Tunas tu tanggal daripada induk asal itu. Dan akhirnya tunas itu akan membesar dan menjadi induk yang baru. Alright. Itu macam mana pertunasan berlaku. So, pertunasan berlaku biasanya pada organisma seperti hydra dan juga seperti yeast. So, gambar ini menunjukkan pertunasan yang berlaku kepada hydra. Okey, yang pembiakan aseks yang seterusnya adalah pembentukan spora. Sesetengah tumbuhan boleh menghasilkan spora. Biasanya spora yang dihasilkan di dalam jumlah yang sangat banyak. Alright. Spora yang dibebaskan biasanya akan bercambah. Sebagai contoh, nampak spora yang dibebaskan dia akan bercambah. Dan spora yang telah bercambah itu akan membesar dan menjadi individu yang baru. Dan pembentukan spora ini biasanya berlaku kepada paku pakis, berlaku pada lumut dan juga berlaku pada kulat. Boleh yang? Alright, itu pembentukan spora. Jenis yang seterusnya adalah pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif ini biasanya melibatkan tumbuhan sahaja. Kerana sesetengah tumbuhan dia mempunyai bahagian vegetatif seperti akar, batang dan juga daun. Di mana bahagian-bahagian vegetatif ini akan membentuk pucuk yang baru dan akhirnya akan tumbuh menjadi pokok yang baru. Okey. Contoh, bahagian vegetatif daun, biasanya kita boleh tengok pada pokok setawa, halia melibatkan akar dan tebu melibatkan batang. Alright, tengok gambar ini. Mami ada keratan batang kan? So, Mami akan cocok keratan batang itu ke dalam tanah.
Apa yang kita boleh nampak, keratan batang tadi akan tumbuh akar, akan tumbuh pucuk dan akhirnya dia akan terus membesar menjadi pokok yang baru. Itu yang dikatakan sebagai pembiakan vegetatif. Alright. Okey. Pembiakan aseks yang seterusnya adalah penjanaan semula. Penjanaan semula ini berlaku bila bahagian induk, tengok gambar starfish mami ni, ini adalah induk, terpisah. Maknanya, starfish mami ni putus dua. Nampak? Right? Tetapi, bahagian yang terputus tadi akan terus berkembang menjadi starfish yang baru. Nampak? Dan bahagian yang kehilangan sebahagian tadi akan juga terus berkembang menjadi individu ataupun starfish yang baru. Alright. So itu yang berlaku kepada tapak Sulaiman, iaitu penjanaan semula. Okey yang. Alright. Okey, itu sahaja untuk pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. Alright. So yang jangan lupa subscribe channel Mami, share apa yang Mami terangkan pada kali ini pada kawan-kawan yang lain dan jangan lupa like. Okey, dan kalau ada sebarang pertanyaan boleh komen. Okey, so yang paling penting please stay at home, alright? Dan terima kasih. Assalamualaikum.